Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan masuk di dalam topik unit yang kelima, integriti, pemacu kecemerlangan organisasi. Topik ini sangat penting untuk kita pelajari bersama karena kita semua patut berintegriti sebagai rakyat Malaysia yang terpelajar dan mempunyai adab dan kesopanan yang tinggi. Hari ini kita akan belajar beberapa topik yang sangat penting, termasuklah maksud integriti dan juga maksud integriti organisasi. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana untuk melaksanakan integriti di dalam organisasi. Ketiga, kepentingan amalan integriti organisasi. Dan yang keempat ialah implikasi jika integriti organisasi tidak diamalkan. Dan kita juga cadangkan beberapa nilai universal, yaitu nilai kejujuran, kerjasama, bertanggung jawab, kebebasan, dan juga nilai berdikari. Sekarang ini kita masuk di dalam maksud integriti dulu. Kita sudah belajar tentang topik ini di tingkatan 4 dahulu dan kita anggap ini sebagai ulang kaji kita bersama. Apa maksud integriti? Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Ia juga merupakan pegangan hidup yang beraccountability, berwibawa, dan patuh pada undang-undang. Integriti berasal daripada perkataan Latin integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna, tulen, dan tidak berubah. Manakala integriti organisasi yang kita akan belajar secara khusus hari ini ialah pematuhan amalan terbaik dalam organisasi, termasuklah melaksanakan kode etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja. Pematuhan integriti organisasi ini akan mewujudkan organisasi yang telus dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sekarang ini kita masuk di dalam topik piagam pelanggan. Tadi kita ada bercakap tentang piagam pelanggan. Piagam pelanggan ialah satu janji perkhidmatan yang memperlihatkan masa, quality, serta menjadi panduan bagi pekerja-pekerja yang bekerja di dalam sesuatu organisasi. Dan di sini kita tengok ada satu contoh piagam pelanggan daripada Hospital Taiping yang menuliskan beberapa janji kepada pelanggan dan inilah yang akan mereka ikuti. Contohnya, masa menunggu bagi rawatan kecemasan. Bagi case critical, zon merah dirawat dengan serta-merta. Sementara case separa-critical ataupun zon kuning dirawat dalam masa 30 menit. Dan lain-lain case zon hijau akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit. Bagaimanakah cara kita untuk melaksanakan integriti di dalam organisasi? Yang pertama ialah mematuhi kode etika kerja, yaitu melaksanakan program kesedaran, memerangi jenayah rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa. Yang kedua ialah melaksanakan visi dan misi. Ini adalah untuk memperkukuh dan menguatkuasakan semua peraturan dan undang-undang di dalam organisasi. Yang ketiga ialah mengelakkan penyelewengan kerja, mengiktiraf pencapaian serta memberikan penghargaan kepada warga kerja yang berintegriti. Demikianlah tadi cara untuk melaksanakan integriti di dalam organisasi. Elemen asas sebuah organisasi yang mantap ialah sistem tadbir urus yang baik, telus, dan adil bagi memastikan organisasi tersebut dapat berfungsi dengan cemerlang. Integriti merupakan tunjang kepada pencapaian elemen tersebut bagi menjamin kualiti sesebuah organisasi. Mari kita lihat apakah kepentingan amalan integriti dalam organisasi. Yang pertama ialah menunjukkan tingkah laku yang beretika dalam organisasi. Kedua, meningkatkan sensitivity dan accountability anggota organisasi. Accountability ialah kebolehpercayaan. Yang ketiga, memperoleh keyakinan orang ramai. Seterusnya, meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Seterusnya, mengekalkan image, credibility, dan reputasi organisasi. Membentuk budaya kerja berintegriti, memudahkan pengurusan sumber manusia yang berkualiti dalam organisasi, dan yang terakhir, menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan yang rasional. Saya sangat pasti dan saya sangat percaya jika amalan integriti ini tidak diamalkan, maka ada implikasi yang akan berlaku di dalam organisasi. Berikut merupakan beberapa implikasi jika amalan integriti dalam organisasi tidak dipraktikkan. Yang pertama, pelanggan akan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Kedua, sikap individualistik mengatasi kerja berpasukan. Integriti ini sangat mementingkan kerja secara berpasukan.
Oleh itu, tidak ada sikap individualistik yang sepatutnya dilaksanakan di dalam sesuatu organisasi. Yang ketiga, gejala negatif di dalam organisasi akan meningkat. Keempat, mutu kerja atau perkhidmatan merosot. Kelima, menjatuhkan image sesebuah organisasi. Yang keenam, mendatangkan kerugian kepada organisasi. Yang ketujuh ialah pelabur akan hilang kepercayaan terhadap organisasi. Dan yang terakhir, wujudnya budaya kerja yang tidak berintegriti di dalam sesuatu organisasi. Negara kita memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai integriti yang cukup tinggi, karena integriti adalah tonggak kecemerlangan bagi sesuatu organisasi. Ini adalah untuk kebaikan bersama di dalam sesuatu organisasi. Ia akan membantu untuk membentuk pribadi yang sangat mulia di dalam diri setiap pekerja. Ia juga akan meningkatkan pembangunan negara dan juga peningkatan sumber manusia. Dan ia adalah konsep yang cukup penting di dalam tata susila etika dan pelaksanaan kerja. Selain daripada itu, setiap pekerja juga haruslah berintegriti bagi memupuk budaya yang baik dan etika yang positif dalam segala bidang. Oleh sebab itu, kita semua harus berintegriti dalam kehidupan, bukan sahaja sebagai individu, tetapi juga sebagai satu pasukan di dalam organisasi. Itu saja topik pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tuliskan nota di buku nota masing-masing agar kamu lebih paham, dan di samping itu kamu menjalankan integriti individu kamu di rumah masing-masing. Jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita kamu dan mengejar kejayaan. Carilah ilmu karena pandemik, bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan doa. Itu saja. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.